Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, kita termasuk orang yang tak melalaikan dua perkara itu. Tak melupakan dua perkara itu, iaitu waktu sihat dan waktu kosong. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah pentingnya ketika mana kita ni mutaba'ah, iaitu mengikuti, terus follow kepada kebaikan demi kebaikan. Hari ini Alhamdulillah peluang untuk melakukan kebaikan itu ada ruang dan terbuka. Tetapi ingat, begitulah juga peluang dan ruang untuk melakukan kejahatan dan maksiat juga sekarang ini semakin terbuka. Maka beruntunglah orang-orang yang masuk ke dalam kumpulan dan kebersamaan di dalam kebaikan. Kerana Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu khair li 'abdihi," atau man yuridillahu bihi khairan af'alah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kebaikan kepadanya, af'alahu, maka dia akan Allah akan memperbuatkan kepada dia. Apa maksudnya? Sahabat tanya, apa yang maksudnya seorang itu Allah nak beri kebaikan, Allah akan jadikan dia untuk berbuat sesuatu. Apa? Maka sahabat Nabi SAW menjawab bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan perbuatan dia khususnya di saat-saat akhir umurnya itu dengan amal-amal soleh sehingga dia meninggal di dalam husnul khatimah. Tanda Allah nak berikan kebaikan seorang itu, Allah akan jadikan amal perbuatan dia amal soleh khususnya di penghujung umur dia sehingga dia mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk diberikan kebaikan seperti ini sehingga kita akan terus melakukan amal soleh sehinggalah kita memperolehi kepada husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sahabat yang terkenal dengan hubungan yang cukup istimewa dengan Al-Quranul Karim, itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud termasuk qari, iaitu orang yang pandai membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW suka, ada kalanya Nabi nak dengar bacaan Quran, Nabi akan pergi jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi minta dia bacakan Al-Quran untuk didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang sangat mahir, bukan hanya dengan membaca tetapi dengan memahami dan mengetahui tentang Al-Quranul Karim. Masya-Allah, tabarakallah. Sehingga dia pernah mengatakan tahadduts bi ni'mah, bukanlah maksudnya untuk sombong. Dia mengatakan, saya tahu ayat-ayat Al-Quran itu di mana dia diturunkan, kenapa dia diturunkan. Sehingga detailnya pengetahuan Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quranul Karim. Pernah ketika mana di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana dia Sayyidina Umar dalam waktu malam ketika mana dia selalu keluar ketika jadi khalifah, kita tahu dia keluar untuk memastikan keadaan di tempat dia. Tiba-tiba dia melihat satu kabilah yang datang, dan pada waktu malam tu sangat gelap, jadi tak nampaklah muka siapa-siapa tu kan, terlalu gelap. Jadi kebetulan dalam kabilah dan kafilah itu ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, masya-Allah. Jadi kebetulan Sayyidina Umar jalan dengan pengawal dia, bukanlah maksud untuk nak kawal apa, tapi nak iring lah, maksudnya untuk berteman. Maka dikata kepada pengawal ni, tanya kepada kabilah itu, daripada mana kamu datang? Masa tu Abdullah bin Mas'ud dah berhijrah kan, keluar, datang ke untuk pergi ke Madinah, kemudian ke Mekah. Jadi pada waktu ketika mana ditanya, wahai kabilah, kamu dari mana? Maka yang jawab itu adalah Abdullah bin Mas'ud, tapi tak nampak wajahnya sebab terlalu gelap. Maka dia mengatakan min fajjil amiq, iaitu dari lembah yang sangat dalam, maksudnya. Daripada, dia jawab itu daripada
ayat Al-Quran. Tengok orang ahli Quran ni, dia tak bercakap kecuali yang dia cakap itu kandungannya Al-Quran. Dia kata, daripada mana kamu? Min fajjil amiq. Dia kata, min fajjin amiq. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam firman Allah, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuka min fajjin amiq. Iaitu tentang panggilan Nabi Ibrahim kepada orang ramai, mereka akan datang dalam jalan dan juga di atas unta yang kurus, datang dari fajjin amiq, iaitu daripada lembah-lembah, daripada lorong-lorong yang dalam, lembah yang nan dalam. Maka ditanya pula, kamu nak ke mana? Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, ke ila baitil atiq, ke baitil atiq. Kerana dalam Quran Allah SWT sebutkan nama lain daripada Kaabah itu adalah Baitul Atiq. Jadi Sayyidina Umar dengar jawapan tu, dua tu pun dia tahu dah. Ini dalam ni ada orang alim, iaitu orang alim tentang Al-Quranul Karim. Tengok Sebab tu kita, alhamdulillah, kalau kita Allah jadikan kita ahli Al-Quran, maka tak akan kita cakap kecuali yang kita cakap itu adalah cerminan kepada Al-Quran. Sehingga orang yang mendengar tu, mereka akan dapat untuk merasai daripada cahaya Al-Quran. Sayyidina Umar memahami jawapan tadi yang diberikan itu bukan dari lisan yang biasa, lisan yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaga kepada lisan. Sebab tu kalau kita baca Quran, dia bukan setakat berhenti di lisan dan tekak, tapi dia mudah-mudahan akan masuk dalam hati. Maka hati yang bercahaya ini akan kembali reflect kepada lisan, sehingga tidak keluar dari perkataan itu kecuali perkataan yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu kita, alhamdulillah, Allah pilih kita untuk sentiasa baca Quran, khatam Quran, insyaAllah. Lidah kita ni insyaAllah mudah-mudahan akan dapat dijaga oleh Allah sehingga hati kita dibersihkan dan keluar perkataan yang baik. Maka, kerana dia tahu dalam tu ada orang alim tentang Al-Quran, Sayyidina Umar ni pandai. Itulah kita kata, kesungguhan. Kalau kita tengok para as-sahabah, mereka orang-orang yang mulia ni, mereka tidak akan mensia-siakan peluang kalau jumpa orang alim. Walaupun Sayyidina Umar juga adalah merupakan orang yang alim, orang yang cukup mulia kedudukannya di sisi Allah dan Rasulnya, Masya Allah. Tapi apabila dia dengar ada orang yang lebih alim atau yang dirasa alim, maka dia akan ambil peluang untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Maka dia kata, tanyakan kepada dia, yang orang yang menjawab itu, ayat Al-Quran manakah yang paling ampuh sekali, yang paling hebat, kan? Maka Abdullah Mas'ud, dalam gelap orang tak nampak, maka dia kata ayatnya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan? Iaitu ayatul kursi. Maka kata Sayyidina Umar lagi, tanyakan kepada mereka itu, iaitu kabilah itu, ayat Quran manakah yang lebih kuat hukumnya, hukum yang paling tegas, kuat. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini surah An-Nahl, ayat yang ke-9. Dia kata, innallaha ya'murukum, tegas, yang dia jelas merangkumi semua. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba. Allah memerintahkan kepada kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan dan memberi pertolongan, bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang kamu daripada perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dan dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu mendapat pelajaran. Tanya lagi, atau ini peluang kerana kebetulan dia ada orang yang berilmu. Tanyakan lagi, ayat Al-Quran manakah yang merangkumi kepada semua. Maknanya kalau kita baca Quran, ayat ni, dia merangkumi semua dalam kehidupan kita ini. Maka yang menjawab tu Abdullah bin Mas'ud dalam kabilah tu. Dia kata ayatnya adalah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dengan sebesar zarah, maka dia akan melihat juga balasannya. Maknanya kalau pegang ayat ini sudah merangkumi semua perkara. Apa saja kita buat, dia akan masuk ke dalam mafhum ayat ini. Masya Allah. Ditanya tentang Al-Quran, dijawab. Akhirnya kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ada tak dalam ni Abdullah bin Mas'ud? Masya Allah. Kata, mesti dalam ni ada Abdullah bin Mas'ud kan? Allah, betul. Akhirnya mereka kata, ya betul. Maknanya Sayyidina Umar pun tahu. Ini kalau jawab macam ni, hebat dengan Quran ni, tidak lain adanya Abdullah bin Mas'ud. Sebab memang dia Masya Allah, tabarakallah, orangnya adalah mahir memahami kepada Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah untuk memberitahu kepada kita betapa mulianya Ahlul Quran ini, sehingga mereka akan diberikan kedudukan yang cukup besar dan mulia, sehingga Imam Nawawi ketika mana dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab ala Hamatul Quran nak cerita tentang kemuliaan orang Ahlul Quran, orang-orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran, orang-orang yang baca Quran. Dia bawa satu ayat ni yang di permulaan daripada dalil-dalil kemuliaan daripada Ahlul Quran. Ayat ni adalah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Masya-Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan hati. Dia masukkan Ahlul Quran ini di dalam golongan syiar Allah. Masya Allah. Jadi orang kena muliakan ahli Quran. Orang yang baca Quran, orang yang khatam Quran ni mesti dimuliakan, diagungkan kerana dia adalah syiar di antara syiar Allah. Dan kalau dimuliakan, orang yang memuliakan itu akan mendapatkan ketakwaan di dalam hatinya. Tanda ketakwaan di dalam hati. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi ini adalah kedudukan yang Allah kurniakan. Alhamdulillah, ketika mana kita dipilih bersama-sama. Saya sebutkan tadi, kita dipilih. Ya. Ada ramai sebenarnya, kalaulah di luar sana, orang tahu akan nikmat untuk duduk di dalam majlis ini. Kalaulah mereka dibuka hijab, dapat melihat curahan rahmat Allah yang sekian banyak dikurniakan di saat ini. Kalaulah mereka nampak betapa Allah SWT sedang menghapuskan daripada dosa-dosa yang dilakukan dengan berkat majlis seumpama ini, pasti orang akan berlumba-lumba dan juga mereka akan bersungguh-sungguh walaupun dalam keadaan merangkak pun untuk hadir bersama di dalam majlis ini. Sebab itu Nabi selalu ulang-ulang akan ke fadilat, kelebihan daripada majlis-majlis ini, supaya orang ambil peluang-peluang yang disediakan. Dan cukuplah ketika Nabi SAW menyebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati, kamu lalu, kamu bukan nak pergi situ, kamu lalu je, tiba-tiba kamu nampak taman syurga, farta'u, kamu kena masuk, join, singgah, nikmati, duduk bersama. Kamu bukan nak pergi situ, tapi kebetulan kamu lalu, ada program tu, ada taman syurga itu, maka singgahlah. Maka sahabat tanya, Muhammad Riyadul Jannah ya Rasulullah, mana taman syurga kat dunia ini ya Rasulullah? Nabi mengatakan, hilalkul zikri, halaqah zikir, kata Nabi. Itu taman syurga. Kalau kamu betul-betul lalu, mungkin kamu nak pergi mana ke, tapi tengok ada halaqah zikir. Baik itu yang berkumpul baca Quran, baik itu yang berkumpul bertahlil ataupun bertahmid, berzikir, baik itu berdoa, baik itu munajat, baik itu majlis ilmu. Farta'u, singgah. Sebab apa? Sebab ini majlis hebat. Syurga, taman syurga, apa yang tak ada? Semua ada. Nikmat-nikmat, apa yang tak ada dalam syurga? Semua nikmat ada. Masya Allah, tabarakallah. Bermakna, apa yang ada dalam majlis seperti kita ini, nikmat apa yang tak ada? Masya Allah, sekian banyak nikmat. Tapi ialah, kerana dianya adalah perkara yang berkaitan dengan iman, maka Alhamdulillah yang Allah telah memberikan kepada kita daripada kesempurnaan iman,
Dan dengan sebab itu Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kita dapat untuk bersama di dalam majlis kita ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa pilih kita untuk kita berada di majlis-majlis yang mulia ini, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita syurga yang hakiki bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah.